Hari ini, saya akan tunjukkan satu aksi thriller dari 2003, bertajuk In Hell. Seorang pekerja Amerika di luar negara, Kyle Leblancy, bekerja di kilang keluli di Magnitogorsk, Rusia. Selepas isterinya mengadu tentang dia tidak memberinya masa yang cukup, dia bercadang untuk melawatnya semasa cutinya. Semasa memandu pulang, dia menelefonnya untuk memaklumkan tentang lawatannya, tetapi mendengar dia menjerit, sebagai seorang lelaki Sergeyev menderanya, dan menikamnya apabila dia melawan. Kyle bergegas pulang untuk membantunya, tetapi menemui mayatnya, manakala Kovic berlari keluar dari rumah. Selepas dia mengejarnya, kedua-duanya dibawa ke balai polis, tetapi Kovic menggunakan pengaruhnya dan membeli hakim, yang mengisytiharkan dia tidak bersalah dalam kes itu, kerana kekurangan bukti. Geram dengan ini keputusan yang tidak adil, Kyle mencuri pistol daripada salah seorang pengawal dan menembak Kovic berkali-kali dengan betul di tengah-tengah mahkamah. Akibat daripada jenayah ini, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dinafikan haknya untuk parol. Dia dibawa ke penjara Kravai, di mana Warden, General Ruskov, menghukum seorang banduan di hadapan pendatang baru, untuk menghantar mesej bahawa mereka mungkin terpaksa menghadapi akibat yang serupa, jika mereka cuba melarikan diri. Semasa menyerahkan barang-barangnya, Kyle dipukul. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Oleh seorang pegawai Lieutenant Tolik, kerana dia enggan menyerahkan cincin perkahwinannya, tetapi Tolik tetap menanggalkannya secara paksa. Pada waktu malam, beberapa pegawai membawa seorang lagi banduan Amerika, Billy Cooper ke sel, di mana dia berada dipukul dan dirogol oleh Samson Andre, yang telah merasuah pegawai untuk memenuhi tuntutannya. Keesokan paginya, Billy yang cedera parah dan trauma dibawa ke rumah sakit, manakala Andre dengan tenang berjalan keluar dari sel. Semasa Andre mengusik Kyle dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pembunuh isterinya, dia menjawab bergaduh dengannya, sebelum diganggu oleh pegawai, yang mengurungnya dalam kurungan bersendirian. Selepas bosan menghabiskan masa di dalam sel kurungan yang kotor, dia memutuskan untuk melakukan mogok lapar, dan cuba membunuh diri, tetapi gagal. Dia sentiasa mengimbas kembali isterinya yang telah meninggal dunia, yang menggesa dia untuk terus hidup, dan dia akhirnya mula memakan makanan yang disediakan kepadanya. Tidak lama kemudian, dia dibawa keluar dan dipindahkan ke sel, dengan banduan bernombor 451, yang diketahui telah membunuh rakan selnya sebelum ini. Apabila tiba di sana, pegawai tiluk memintanya berhati-hati, dan menawarkan untuk menukar selnya sebagai pertukaran wang, tetapi Kyle menolak. Kyle menjadi agak takut pada rakan selnya kerana reputasinya yang buruk, tetapi dia tidak berkata-kata kepadanya. Selepas beberapa hari, abang iparnya melawatnya, dan meyakinkannya bahawa dia sedang berusaha untuk mengeluarkannya, tetapi memintanya membayar pengawal, supaya mereka boleh membuat hidupnya lebih mudah dalam masa yang sama. Kyle kemudian bertemu Billy di halaman penjara, yang memberitahunya bahawa dia dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun, kerana memandu semasa menggunakan dadah, dan merempuh keretanya ke sebuah restoran. Semasa mereka bercakap, seorang lagi banduan berkerusi roda Malakai turut serta, dan menerangkan cara kerja di Kravai. Dia mendedahkan Andre adalah sebahagian daripada mafia Rusia, yang membayar wang yang cukup kepada pengawal untuk menyelesaikan sesuatu dengan caranya sendiri, dan mengetuai geng masuk penjara itu. Semasa perbincangan, Malakai turut memberitahu mereka tentang pengaruhnya dan bertanya mereka untuk menghubungi sekiranya mereka memerlukan apa-apa. Kyle mula menetap, tetapi Andre sentiasa mengusiknya, sambil memprovokasi dia untuk melawannya. Selepas rakan selnya 451 menakutkannya dengan mencuba untuk mencekiknya, dia membayar pengawal dan meminta mereka menukar selnya, tetapi dia memintanya untuk menunggu, atau menaikkan harga. Selepas beberapa hari, pergaduhan besar dianjurkan dalam penjara. Malakai memberitahu mereka bahawa General Ruskov yang mengatur pergaduhan ini, dan berjudi dengan mempertaruhkan wangnya pada pejuang. Andre dikenali sebagai pejuang terbaik di Kravai, kerana dia tidak pernah kalah dalam pertarungan, dan sentiasa membelasah lawannya dengan kejam. Semasa menonton pergaduhan itu, Kyle bertanya kepada Malakai sama ada rakan sekelasnya pernah menyertai pergaduhan ini, tetapi diberitahu bahawa dia enggan melakukannya tahun lalu. Walaupun pegawai tidak menyukai keputusannya, mereka tidak boleh menghukumnya, kerana mereka membuat banyak wang dengan memasukkan banduan lain ke dalam selnya, dan kemudian melayan permintaan mereka untuk berpindah.
Selepas beberapa hari, Billy dibawa semula ke sel Andre, di mana dia cuba mencederakannya, tetapi sebaliknya diserang, dan dikejarkan ke rumah sakit sekali lagi. Semasa bekerja dengan banduan lain, Kyle dipukul oleh beberapa ahli kumpulan, selepas dia secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka. Mereka memberitahu pegawai bahawa Kyle cuba tidak menghormati mereka, dan dia membenarkan mereka membalas dendam, yang menyebabkan dia dipukul dengan hebat oleh mereka. Kyle sekali lagi dipindahkan ke sel bersendirian, di mana dia mendengar banduan lain di bilik sebelah, dan cuba berkomunikasi dengannya melalui dinding. Masa berlalu, dan dia mula terpengaruh menyaksikan kekejaman di penjara, tempat kumpulan bergaduh antara satu sama lain, dan membunuh banduan lain atas konflik kecil. Semasa di tempat kerja, sebagai pengawal terkena lombong, Billy memutuskan untuk mengambil kesempatan daripada situasi itu dan membuat percubaan yang gagal melarikan diri dengan banduan lain, yang ditembak, manakala Billy dibawa kembali ke penjara. Sementara itu, apabila Kyle dihantar ke kurungan bersendirian sekali lagi, dia mula bekerja sendiri, dan membina kekuatannya untuk terus hidup, tetapi rakan sekelasnya bimbang, kerana dia fikir Kyle kehilangan dirinya yang sebenar. Ketika pertarungan lain diatur, Kyle bertanding terhadap Andre, yang dengan cepat mula membelasahnya. Tidak lama kemudian, Kyle mengejutkan semua orang dengan membuat kemunculan semula, dan menggigit Andre dengan kejam di lehernya, yang membunuhnya, sementara dia mengalami gangguan mental kerosakan, kerana rakan selnya memerhatikannya dengan terkejut. Pertarungan pertama ini terbukti menjadi titik perubahan, dan dia mengekalkan rentak kemenangan, yang memberikannya penghormatan tinggi daripada banduan. Sebagaimana dia menjadi sangat ganas dalam pergaduhannya, dan sering membunuh lawannya, keadaan itu membimbangkannya. Tahniah Malakai dan Billy, yang bimbang tentang tingkah lakunya yang berubah. Apabila dia kembali ke selnya, banduan 451, yang mengambil berat tentangnya, bertanya, "Adakah anda tahu siapa anda?" Tetapi menyedari dia mungkin telah pergi terlalu jauh untuk kembali. Apabila abang iparnya melawat lain kali, Kyle menghalangnya daripada cuba mengeluarkannya, kerana dia fikir tiada apa yang akan berubah, jadi dia tidak mahu mendapat harapan palsu. Semasa sambutan Hari Kemerdekaan Rusia, Malakai menggesa Billy melarikan diri, tetapi mendedahkan rancangannya kepada pengawal sebagai pertukaran ubat. Selepas diseksa oleh pegawai, Billy dipindahkan ke sel lain, dengan banduan baharu balia, yang merogolnya dan menyeksanya hingga mati selepas Billy meludah ke mukanya. Kyle melihat Billy yang cedera parah di dalam sel, dan bergegas menyelamatkannya, tetapi dia tunduk kepada kecederaannya, selepas menasihatinya, "Jangan biarkan mereka mengubah anda menjadi sesuatu anda tidak." Sama seperti kebanyakan banduan lain yang malang, yang kehilangan nyawa mereka kepada yang mengerikan penyeksaan KAV, mayat Billy ditanam secara senyap di dalam tanah, tanpa mengganggu sesiapa pun. Terharu dengan nasihatnya, Kyle membela dirinya sendiri dan enggan melawan lagi, dan digantung di luar sebagai hukuman untuk dilihat oleh semua orang. Dia menghadapi keadaan cuaca yang teruk, tetapi tidak berputus asa, dan enggan menjadi sebahagian daripada permainan rasuah mereka. Sementara itu, 451, yang telah mengetahui tentang pengkhianatan Malakai terhadap Billy, memutuskan untuk menghukumnya, dengan menuang cecair mudah terbakar ke seluruh badannya, dan menyalakannya. Api ini mengingatkannya ketika dia didera oleh gurunya, tetapi dia membalas dendamnya, sama seperti yang dia lakukan kepada Malakai. Diilhamkan oleh ketekalan dan keberanian Kyle, banduan lain memutuskan untuk membela diri. Kumpulan saingan menyelesaikan pertelingkahan mereka dan bersatu, sambil enggan berperang antara satu sama lain. Oleh kerana setiap seorang daripada mereka enggan menjadi sebahagian daripada permainan itu, para pegawai tidak berdaya, kerana mereka tidak boleh menghukum mereka semua. Keadaan itu mengecewakan Jeneral Ruskov dan rakannya pegawai, kerana mereka pernah mendapat banyak wang daripada perjudian dalam pergaduhan. Selepas memegang Kyle bertanggungjawab membuat mereka memberontak, mereka merancang untuk menyingkirkannya untuk menyelesaikan masalah. Kyle dibawa keluar dari kurungan, dan dipindahkan ke rumah sakit, tempat dia ingat isterinya Grace, yang menyatakan kegembiraannya atas kepulangannya. Ketika dia mengeluh tentang rindunya, dia juga memberitahunya, bahawa tiada sesiapa yang pernah pergi, selagi ada seseorang untuk mengingati mereka. Berang dengan tindakannya, Lieutenant Tilok membawa masuk banduan paling berbahaya, Miloch, dan memaksanya untuk melawan Kyle.
Semasa pergaduhan, Kyle memukul dinding, cara yang sama dia lakukan semasa berpantang, yang membuatkan Milosh mengenali dia, kerana dia seorang sahaja seorang yang pernah cuba berkomunikasi dengannya. Dia segera menghentikan pergaduhan dan berkawan dengan Kyle. Keadaan itu mengecewakan Lieutenant, yang mengacukan pistol ke arah mereka, sambil memaksa mereka untuk melawan, tetapi Kyle dan Milosh menyerangnya. Ini menimbulkan rusuhan, kerana banduan mula memprotes, melawan pengawal, dan keluar dari sel mereka. Pegawai itu menembak Milosh beberapa kali, tetapi dia masih berjaya menjatuhkannya. Ketika banduan mula menyampah tempat itu, Kyle berpaling kepada Milosh dan cuba menghiburkannya, tetapi dia kehilangan nyawanya akibat kecederaannya. Tidak lama kemudian, pengawal mengawal keadaan dengan memanggil lebih kuat, yang membuatkan banduan berundur ke sel mereka. Semasa Kyle dan rakan selnya duduk di sana kekecewaan, dia memberitahunya tentang pembunuhan isterinya, dan mendedahkan bahawa apabila dia kehilangan dirinya, dia juga kehilangannya, tetapi tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama kali ini. Melihat dia kecewa, 451 mendedahkan dia boleh membantunya melarikan diri. Apabila kembali ke sel mereka, dia memberinya beberapa dokumen, yang mengandungi bukti semua pembunuhan dan rasuah, yang berlaku di sana sepanjang 20 tahun yang lalu, dan menjelaskannya untuk melakukannya lagi. Dia mengalah, kerana itu satu-satunya peluang dia untuk keluar. Manakala 451 meriwayatkan bahawa 7 banduan dan seorang pengawal mati dalam rusuhan, tetapi ia masih berjaya bagi mereka, kerana buat pertama kalinya mereka mempertahankan hak mereka, bukannya melawan antara satu sama lain. Memandangkan Kyle bersetuju untuk bersaing dalam pertarungan lain, General Ruskov menganggapnya sebagai kejayaannya, kerana ia memberinya peluang untuk membunuh Kyle dan menyingkirkannya selama-lamanya. Keesokan harinya, Kyle melancarkan satu lagi pertarungan hebat menentang Valia dan terkehel bahu. Akibatnya, Valia cuba menikamnya dengan pisau poket, tetapi secara tidak sengaja memukul ketua geng lain, manakala Kyle merempuh Valia dengan tiang, mengatakan ia untuk Billy. Seperti yang diberitahu oleh 451 kepadanya, pegawai bercadang untuk membawanya keluar dari penjara untuk menembaknya. Sementara itu, dia menyelinap masuk ke dalam garaj melalui laluan rahsia, dan menyerang pengawal selamatkan Kyle. Selepas mendapat kunci daripada pengawal dan membuka kunci garinya, Kyle mengambil kembali cincinnya, dan menghancurkannya dengan kereta. Atas nasihat 451, dia bertukar menjadi pengawal seragam, dan memintanya untuk ikut bersamanya, tetapi dia enggan pergi, dan menyerahkan dokumen, sambil meminta dia memastikan dunia mengetahui tentang tempat ini. Apabila Kyle mendapatkan kereta pengawal dan berhasrat untuk pergi, 451 kembali ke pejabat jeneral, dan membunuhnya, sebagai pembalasan atas kesalahannya. Dia segera ditemui oleh pengawal, yang membawanya kembali ke selnya, manakala Kyle berjaya keluar. Apabila kembali ke AS, dia menerbitkan dokumen, yang membawa kepada penutupan penjara Kravai selepas 3 bulan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.